Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke kelas. Kelas saya, Cikgu Duan. So, sebelum kita bermula kelas kita, eloklah kiranya kita mengaminkan doa yang akan dibaca oleh siapa ada sini yang lelaki ni? Syed duk makan. Nazrul. Haikal ada, Haikal? Amin. Rabbi shrah Amin. li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ada lagi. Hikmataka wa asyur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Nafis yang sudi membaca iman yang kita cari. Faham tak? Yang boleh baca doa. Okey. So, untuk hari ini, sebelum kita bermula, kopi. Okey. So, boleh tengok dekat chat? Cuba tekan link. Boleh ke tak boleh? Cikgu, so yang ni yang aplikasi yang dah lama, cuma cikgu baru orang kata nak try. Boleh, boleh. Apa soalan dia? Boleh buka tak? Boleh masuk tak? Bagi yang tak boleh, pergi dekat slido.com. Okey. Slido.com. Lepas tu type 928 989. Okey. Okey. So, boleh masuk tak? Macam mana? Cikgu perlukan respon. Hampa jangan duduk senyap. Boleh masuk ke tak boleh masuk? Farisha boleh masuk? Pergi dekat chat. Untuk sarapan tu. Apa tu? Ada soalan. Cuba baca soalan tu. Menu untuk sarapan pagi hari ni. Boleh. Ada ruangan untuk type tak, Farisha? Tak ada. Type boleh? Tak boleh. Tak boleh? Alamak. Yang tu yang cikgu orang kata perlukan feedback kamu tu. Kalau tak boleh, kalau pergi dekat slido.com, try Farisha pergi slido.com. Lepas tu Farisha type 928 989. Okey, try yang ni kot. Cikgu jumpa dah. Okey, try. Farisha, sekali lagi. Ada dekat yang lain, ada dekat ruangan chat. Okey, sila tekan yang tu. Apa yang dia keluar ni? Apps. Boleh tak masuk? Link yang kedua yang cikgu bagi. Okey. Dalam slido.com. Boleh? Cikgu menunggu jawapan kamu. Tak boleh type pun. Saza, cuba tekan yang baru, Saza. Fikah, cuba tekan yang baru. Cikgu baru share dekat chat. Cuba tekan app.sli. Yang tu. Boleh masuk ke tak? Ada jawapan dah. Yes. Okey. So yang ni orang kata ilmu. Ilmu baru yang cikgu baru belajar kan. Kita kena try lah. Roti coklat. Cikgu baca sikit. Tadi mungkin di kalangan kamu dah makan roti coklat. Roti bom. Nasi lemak. Oh, sedap .
Bihun goreng, nasi khabu. Wah, ni orang Kelantan ke ni, nasi khabu ni? Mesti Farisha nasi khabu ni. Betul Farisha, nasi khabu? Cikgu ni kan lah. Alamak. Cikgu teka je. Alamak. Okey. Saya tak sesuai makan pagi, dia kata. Alamak. Tak sesuai terus. Aduh. Okey. So kita ada berapa orang ini ya? 9. So ada 7, 2 orang lagi tak boleh masuk ke? Okey, soalan yang kedua. So pada detik ini, pada ketika ini. Okey, soalan kedua. Cuba jawab. Rasa macam mana? Rasa berdebar-debar ke? Rasa sedih ke? Rasa seronok ke? Ceria ke hari ni? Okey. Pada slider yang sama, cuba type jawapan, orang kata perasaan anda hari ni. Alamak, tak ada perasaan. Allah, sedih. Pasal apa tu? Aduh, tak ada perasaan happy. Entah tak berapa happy. Alamak. Aduh. Boleh tulis sebab apa tu? Tak berapa happy tu. Mak marah ke? Ayah marah ke? Abang marah ke? Saya ni mana ada perasaan. Alamak. Saya ni mana ada perasaan. Sedih, happy semua ada. Tak happy sangat nak kena buat folio sejarah. Allah. Aduh. Tak rasa apa-apa, entah happy. Aduh, folio sejarah lah, buat pelan-pelan. Target kena minggu ni buat sikit, minggu depan buat sikit, lama-lama siap lah. Tu tip dia cikgu bagi. Okey. Okey. So, itu cikgu nak tahu, orang kata pelajar yang ada dalam Google Meet cikgu, perasaan dia macam mana. So, majority happy. Ada yang bercampur, sedih, happy, semua ada. Tak ada perasaan pun ada. Tak berapa happy. Yang tak tahan, saya ni mana ada perasaan. Semua orang ada perasaan. Cuma tak impress, kita tak keluarkan. Express. Express tu, perasaan kita sedih ke, kita tak tunjuk ke orang. Yang tu orang kata kita tak ada perasaan. Okey. So, terima kasih atas jawapan-jawapan yang begitu orang kata ikhlas daripada anda. Terima kasih. Cikgu sangat hargai. Okey. So, bagi yang tak ada perasaan, bagi yang sedih, bagi yang orang kata gundah gulana, jangan bersedih. Jangan bersedih. Sebab apa hari ni jangan sedih? Cikgu nak top 3 hari ni. Cikgu nak top 3. Okey, top 3. Apa yang dia dapat? Faham tak? Faham ke tak faham? Okey, siapa siapa orang kata ganjaran yang cikgu akan bagi kejap lagi. Okey. So boleh tekan raise hand tu. Setuju, orang kata setuju. Tekan raise hand. Nampak tangan tu? Nampak? Yes. Farisha pun angkat tangan dah. Setuju lah ni. Yang angkat tangan setuju. Okey. Nafi angkat tangan. Okey. Top 3 saya nak mi. Alamak. Siap mi lagi. So yang ni sebab apa? Yang ni cikgu bagi. Mungkin dia dah ada duit, dah ada top up tapi tak apa. Cikgu akan bagi juga kalau top 3 lah. Okey. So hari ni pelajaran kita hari ni dengar betul. Faham tak? Tak faham tanya. Sebab di hujung kelas kita ada quiz. Lepas tu kalau bagi yang tak dengar betul-betul, tak faham,
So tak boleh jawab lah. Tak boleh jawab, dia main tembok je. So tak dapatlah top 3 ni. Okey. So jom. Jom. Cikgu share slide. Okey. Okey, nampak tak? Okey. Sebelum kita teruskan dengan bab 7, pastikan yang ada depan cikgu ni ada buku teks kat depan dia. Buku teks sains. Okey. Syed, muka surat berapa Syed? Syed. Muka surat berapa Syed? Buku teks bab 7. 200. 2. Okey, yang lain buka semua. Muka surat 202. Okey, 202. Okey, jom. Okey. 7.2 dah. Alamak. Laju 7.2. Okey, so hari ni kita akan masuk bab 7. Cahaya dan optik. Okey. Dari ni boleh nampak slide dari ni? Dari ni? Boleh, cikgu. Boleh? Oh, tak dengar ke cikgu? Boleh dari ni? Boleh. Boleh, Alhamdulillah. Ustazah nampak slide? Nampak. Nampak? Okey, cuba baca apa dia yang hang nampak? Pembentukan imej oleh Kanta. Okey, terima kasih. Teruskan Ustazah baca. Saya. Sebab hang nampak? Okey. Baca kat skrin cikgu. Kanta cembung dan kanta cekung. Okey. Kanta cembung dan kanta cekung. Kanta merupakan medium lutsina seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan melengkung. Kanta dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Okey, terima kasih. So, kanta merupakan medium lutsina, bukan lut cahaya, lutsina yang mempunyai satu ataupun dua permukaan melengkung. Ni kanta. Yang mana satu cembung, dia ada dua jenis. Cembung dan cekung. Okey, yang mana satu ni cembung ni? Konkav ke konveks? Bahasa orang putih. Konveks ke konkav yang cembung? Okey, cikgu tanya. Apa dia, Afika? Konveks. Konveks. Cembung adalah konveks. Konveks, cembung. Konkav, ni. Nampak konkav ni cekung. Tengok orang kata, "Ui, awak muka hang cekung." Inilah dia, cekung, kurus, tak makan ke. Ni. So kat sini pun nampak dah. Cekung je. Ni kanta cekung. Yang gemuk ni kanta cembung. Okey, so kita kenal ada dua jenis kanta. Seterusnya, ni jenis-jenis kanta cembung. So kita ada dui cembung. Ni dui cembung. Lepas tu kita ada yang separuh macam ni plano cembung. Plano cembung. Dan meniskus cembung. Rafiq. Okey. So kita ada tiga jenis dui, plano, meniskus. Farisha sebut ada tiga apa tadi? Dui cembung, Dui cembung, plano cembung, meniskus cembung. Okey, tahniah Farisha. Tak tengok buku kan? Tengok slide. Tengok slide. Simpan dalam otak. Saat keluar kuis. Okey, dui cembung, plano cembung, meniskus cembung. Okey, seterusnya. Sama juga dengan jenis kanta cekung. Ada tiga. Dui cekung, plano cekung dan meniskus cekung. Okey, sama juga. Tapi bentuk dia, ni cekung lah. Ni cekung. Plano separuh. Meniskus ambil ni, sebahagian dia. Okey. So ada tiga. Okey.
Alamak. Syed, baca Syed. Syed, baca. Syed, duk makan lagi ke? Tak yo. Baca. Sinar cahaya menumpu selepas melalui kanta cembung, manakala sinar cahaya mencapai selepas melalui kanta cekung. Oleh itu, kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu dan kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Okey, nampak? So, apabila, yang ni insyaAllah, kalau minggu satu lagi, minggu depan, selepas raya ke, kita boleh masuk sekolah balik bersemuka, nanti kita buat eksperimen ni. Okey? So, di mana bila cahaya menembusi kanta cembung, apa yang jadi? So, apa yang jadi? Sinar cahaya akan menumpu. Tolong ingat, bila cembung, dia menumpu. Nampak? Nampak 3 line ni dia bertindih dekat tengah-tengah ni. So yang tu kita panggil menumpu. Okey. Kalau kanta cekung, apa yang jadi? Kalau sinar cahaya kena pada kanta cekung, sifat cahaya macam mana? Dia akan mencapah. Okey, mencapah. Tolong ingat, kanta cembung juga kita panggil kanta penumpu. Manakala kanta cekung ni kita panggil kanta pencapah. Nama dia lah. So sifat dia macam tu. Cembung menumpu. Okey, cekung mencapah. Okey, soalan. Antara dua kanta ni yang mana satu kalau kita nak bakar tisu cahaya matahari, kita letak kanta, kita nak guna yang mana? Cembung ke cekung? Farah Sazila. Farah Sazila ada? Farah. Farah jawab sah, kanta mana yang hang nak guna? Cembung ke cekung untuk bakar tisu? Cekung ke? Betul ya cikgu? Cekung ke? Betul? Hang jawab confirm cekung. Cekung. Kita guna apa? Kanta cekung. Okey. Siapa? Afika Arina, betul tak? Jawapan Farah ni. Afika? Betul jawapan Farah. Dia kata kanta cekung. Jawapan Afika apa? Tak dengar. Dayini, jawapan Dayini, cikgu nak tahu? Cekung. Allah, slow ya. Apa dia? Cekung. Cekung. Okey. So jawapan dia salah. Kita tengok kat sini. Kita letak kertas tisu kat sini, kat tengah menumpu ni. So kita guna kanta cembung supaya cahaya matahari melalui kanta cembung dia menumpu dekat kertas ataupun tisu yang kita nak bakar. Faham tak? Lama-lama terbakarlah tisu tu. Faham? Kalau kita guna kanta cekung, macam mana kita nak boleh bakar? Sak pi sana, sak kiri, sak atas, sak bawah. Nampak? Okey. Mungkin boleh terbakar tapi tak tahu bila lah. Faham tak? Sebab apa? Sifat dia mencapah. Okey. Tu dia. So, tolong ingat kanta cembung, kanta penumpu, kanta cekung, kanta pencapah. Seterusnya. Okey, bagi kanta cembung, titik fokus. Titik fokus. Ni, F besar ialah satu titik di mana keadaan sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama yang akan menumpu kepadanya. Okey, selepas melalui kanta cembung. Okey, faham? So, yang bertindih ni kita panggil titik fokus. Okey, simbol dia F besar. Kalau F kecil, okey, jangan confuse. Calon-calon SPM, jangan confuse. Kalau F kecil, maksudnya panjang fokus. Panjang fokus ni kat mana? Daripada paksi kanta yang ni. Yang dot-dot-dot ni daripada sini
Okey, terus ke titik fokus. So yang ni kita panggil panjang fokus. Okey, yang titik ni kita panggil titik fokus, simbol dia F besar. Okey, boleh ingat Ada soalan setakat tu? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Nazrul. Dekat mana Paksi Kanta? Paksi Kanta. Dia tak tulis pun dalam ni, gambar ni. Dalam buku tab pun tak ada. Ada tak? Ada. Paksi Kanta, tengok gambar ni. Yang mana Paksi? Ni Paksi utama. Yang mana Paksi Kanta? Mestilah dia dekat Kanta. Cikgu bagi clue. Yang mana? Garisan mana? Garisan mana? Garisan tengah. Okey. So bila kita sebut saja paksi ni mesti tengah. Ni paksi utama nama dia. Yang bahagi, yang pembahagi kanta ni kita panggil paksi kanta. Tolong ingat. Sekejap kamu nak lukis, okey, gambar Raja Sina kamu kena tahu paksi utama, okey, paksi kanta. Okey. So terima kasih Nazrul. Okey, yang ni untuk kanta cekung. Apa yang jadi kalau sinar cahaya melaluinya? Apabila sinar cahaya mencapar selepas melalui kanta cekung, diekstrapolasikan ke belakang. Sinar cahaya ini akan bersilang pada suatu titik. Titik ini ialah titik fokus. F besar bagi kanta cekung. So, kanta cekung ni dia lain sikit daripada kanta cembung. Okey, kalau tengok kat sini, nampak? Daripada anak panah kena dekat dia, lepas tu dia pi atas. Dia pi lagi, dia mencapar. Lepas tu kamu perlu buat garisan. Garisan putus-putus ni. Garisan putus-putus. Lepas tu semua bertindih, bertumpu dekat titik fokus F. So inilah kita panggil titik fokus bagi kanta cekung. Okey, so panjang dia macam mana? Panjang fokus sama juga. Daripada paksi kanta sampailah ke titik fokus. Berapa panjang ni? 5 cm ke? 6 cm ke? So ada soalan SPM tahun bila cikgu tak ingat. Ada soalan. Dia suruh ukur panjang fokus di atas. So kamu kena tahulah. Kena pandai ambil pembaris ukur sahaja. Start daripada kosong, letak pembaris sini berapa panjang dia. Okey. So itu dia kanta cembung, kanta cekung. Menentukan panjang fokus bagi suatu kanta. Okey. Habis dah. Ni. So apa? Tengok simbol-simbol dalam gambar Raja Sina. So yang ni ada tak dalam buku teks? Muka surat berapa Nazrul? 205. 205. Okey, semua buka 205. Okey, 205. So kita apa yang kita ada? So kamu boleh refer gambar tu. Lepas tu refer penerangan kat bawah. Cikgu baca satu-satu. Cikgu baca apa? Suruh siapa nak baca? So kita ada 10 orang ini. Kita start daripada Dayini. Dayini clear tak? Dayini? Ya. Dayini baca Sat. Pusat optik paksi utama dengan paksi kanta. Penerangan dia tu. Kat mana cikgu? Muka surat 205. Jumpa? 205. Oh, yang kat bawah ni yang. Yes, betul. Baca yang 3 tu. Pusat optik. Pusat optik kosong tu. Okey, Oh. Titik pada Pusat kanta. Sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak terbias. Okey. Yang kedua. Pusat paksi utama. Garis lurus yang melalui pusat optik sesuatu kanta dan titik fokus F.
Okey. So, satu lagi. Paksi kanta, garis lurus yang menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. Okey, terima kasih. Siapa tadi? Dari ini pusat optik. Oh, ni. Pusat optik yang duduk tengah-tengah ni, titik pada pusat kanta. So kamu kena buatlah garisan putus-putus ni. Paksi kanta buat dulu, lepas tu buat paksi utama, kamu akan jumpa dia bertindih kat mana, dekat O ni. Yang ni kita panggil pusat optik. Okey. Yang kedua paksi utama. Kena lukis dulu paksi utama ni, garis tengah. Jangan buat atas, jangan buat bawah, buat tengah-tengah. Okey. So itu adalah paksi utama dan paksi kanta. Paksi kanta yang membahagi ni, yang memisahkan dua bahagian kanta ni. Yang tu dikenali sebagai paksi kanta. Okey. Seterusnya, dari ni dah Nazrul, Nafih. Haikal, boleh baca Haikal? Kan? Haikal masuk senyap terus. Farhana Najwa. Farhana Najwa, tolong baca Sat. 4 lagi yang bawah tu. Titik fokus. F bagi kanta cembung. Titik fokus F ialah titik pada paksi utama iaitu tempat penumpuan sinar cahaya selari dengan paksi utama selepas melalui kanta. Okey. Kanta cekung. Titik F ialah titik pada paksi utama iaitu sinar cahaya selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah dari titik ini selepas melalui kanta. Okay. Panjang fokus F. Jarak antara titik fokus F dengan pusat optik. Jarak objek U. Jarak antara objek dengan pusat optik. Jarak P. Jarak antara image dengan pusat optik. Okey, terima kasih. Okey, so simbol seterusnya adalah titik fokus. Yang ni lah. F besar ni mewakili titik fokus. So, setiap kanta tu dia ada panjang fokus dia berapa. 5 cm ke, 6 cm ke. Okey. So, dia tiap-tiap kanta tu dia ada. Panjang dia berapa? Dah ada dah. Dalam kotak tu ada dah. Dia siap tulis dah. Okey. So, F berapa? So, titik fokus. Seterusnya, panjang fokus. F kecil. Huruf F kecil. Panjang fokus. Dan simbol U. Ingat, U untuk mewakili objek. Ni, panjang objek ni berapa? Jarak objek ni berapa? Daripada paksi kanta kepada objek ni, U. Okey, V adalah jarak image. Okey, V ialah jarak image. Tolong ingat. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Ni yang ni yang kawan kamu baca tadi. Ada dalam buku teks. So yang ni cara nak lukis. Tolong stop di ruangan chat. Siapa tu duduk menaik, jangan. Tengok fokus dalam dekat slide yang cikgu share ni. Ada dalam buku teks muka surat 207. 207. Tengok Ustaz. Okey, macam mana nak lukis? Tolong dengar, faham. InsyaAllah, mainlah macam mana pun kamu boleh lukis. Okey, so yang ni diajar kita kaedah melukis gambar raja sinar. Okey, tengok Yang pertama, untuk kanta cembung dulu. Kanta cembung, okey. So, mula-mula kita lukis kanta cembung. Lepas tu buat paksi utama ni. Okey, lepas tu buat garis putus-putus. Paksi kanta ni. Okey, dah. Lepas tu buat titik F besar kiri, F besar belah kanan. Okey, step pertama baru start. Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias dan melalui titik fokus F. Okey, tengok. Yang pertama, buat anak panah. Okey, buat anak panah, mungkin objek dekat sini. Lepas tu tulis objek. Ambil pembaris, gariskan. Okey, selari dengan garis paksi utama ni. Okey, straight sahaja. Kena dekat yang putus-putus tu. Kena dekat paksi kanta ni terus. Melalui F. Ambil pembaris.
daripada sini kena F, garis panjang macam tu. Itu step yang pertama. Okey, boleh faham? Boleh faham Farisha? Boleh. Alhamdulillah. Yang kedua, dia 2 step lah. Yang kedua, okey dah yang pertama tadi. Yang kedua, sinar cahaya yang menuju ke pusat bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. Ambil pembaris, letak dekat objek ni, bagi kena dekat pusat optik, lepas tu garis je. Okey. Buat satu line lagi. Garis memanjang. So, kita akan dapati dia bertindih kat sini. So, yang bertindih itulah image. Okey. Boleh faham? Boleh faham Nazrul? Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. So, ada berapa step untuk lukis gambar Raja Sinar? Ada 2. Ada 2 sahaja. Okey. So, yang ni cara nak lukis kanta cembung. So, adakah objek ni akan berubah-ubah? Berubah-ubah tak? Objek ni. Adakah dia tetap kat sini je? Dia tak boleh ke duduk depan sikit ke? Macam mana Nazrul, macam mana? Dia berubah tak? Tak. Tak berubah dia berubah Nazrul. Okey. Kadang-kadang objek dekat sini, sekali kita pergi. Ada objek kat sini, ada objek sama dengan F, ada objek kurang daripada F, ada lebih daripada 2F. Okey, dia ada case dia. Okey, sekali kita tengok. Okey, yang ni adalah cara nak lukis kanta cekung. Dengar. Okey, bagi perhatian 200% kat cikgu. Yang ni siapa yang tak tahu, pi dah. Bungkus terus. Okey, so yang ni tengok. Step yang pertama sama juga dengan kata cembung tadi tapi ada beza sikit. Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Okey, ambil pembaris, sambung pensel garis selari dengan paksi utama ni, kena dekat dot-dot tu, paksi kanta tu. Lepas tu pop terbias. Terbias ke atas. Okey, bagi kena titik fokus. Ni. Lepas tu daripada sini buat garis putus-putus. Itu step pertama. So dia bagi tip seolah-olah dari titik fokus. Ni. Tu step pertama. Step kedua. Sinar cahaya menuju ke pusat optik bergerak. Okey, ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. So kalau kamu tengok buku teks penuh sikit gambar dia. So sama saja, ambil pembaris, garis dekat objek, letak dekat objek, kena dekat pusat optik, garis memanjang. Okey. So dia akan bertindih kat mana? Ni. Bertindih dekat tengah-tengah ni. Okey. So yang bertindih tu apa dia? Apa dia Nafis? Yang bertindih ni apa? Nafis, yang bertindih ni apa? Image maya. Image. Macam itulah cara kita nak kesan. Dekat mana image dia, kita kena buat 2 garisan. Step 1, step 2 baru jumpa image. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Kita teruskan sikit lagi. Sikit lagi. Yang ni yang penting ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kes untuk kata cembung. Kamu tengok betul-betul. Okey, yang pertama tadi Nazrul kata, cikgu Nazrul kata sama je objek dia. Nilai. Okey, yang pertama. Kalau objek pada 2F, tengok. Objek kat sini. Mula-mula lukis kanta cembung, lukis paksi utama, lukis paksi kanta. Tu step dia. Lepas tu step pertama tu garis. Okey, kalau objek pada 2F. Kalau SPM tahun ni keluar. Okey, para pelajar, dia tanya, okey, lukis gambar Raja Sinar untuk objek ni pada 2F. So dapat gambaran dah.
Weh, ada dalam buku teks tu. Yang ni. So kamu kena ingatlah ni. So nak buat macam mana? Step pertama yang ni gariskan selari dengan paksi utama. Okey. Lepas tu kena dekat paksi kantar terus. Kena dekat titik fokus, buat panjang macam tu. Satu line. Yang kedua, ambil pembaris, gariskan dia daripada objek kena titik pusat optik ni. Pusat optik. Lepas tu garis. Memanjang. So dia akan bertindih. Sama juga. Kamu akan bertindih, akan jumpa dekat 2F juga. So kalau objek pada 2F, image dia mesti pada 2F. Okey. Kalau kamu lukis lebih daripada 2F, betul ke salah? Afiqah? Afiqah. Kalau lukis, cikgu saya lukis awak dia bertindih lebih daripada 2F. Betul ke salah? Salah. Salah. So, Afiqah kalau salah nak buat macam mana? Nak bagi betul? Afiqah, kalau nak bagi betul balik macam mana? Buat balik ikut garisan dia. Bagi bertindih, bagi image dia kena kat mana? Image dia. Bagi image kena dekat 2F. Boleh faham tak? So, kamu kena lukis garis kedua bagi sama kena dekat 2F. Okey, so rasanya tak ada masalah kalau insyaAllah SPM tak ada masalah sebab lukis biasanya ada kertas graf. So skala memang ikut dah. Tak ada lebih, tak ada kurang. Memang akan tepat kamu akan jumpa jawapan. Okey, so kedudukan imej pada 2F, ciri dia. Okey, ciri dia macam mana? Nyata. Sonsang. Nampak terbalik? Yang ni ke atas, yang ni ke bawah. Tu kita panggil sonsang. Sonsang, nyata, sama saiz dengan objek. Ciri-ciri imej. Boleh ingat? Siapa? Nazrul, sebut 3 imej tu. Nyata. Nyata, sonsang, sama saiz dengan objek. Yes, okay. Nyata, sonsang, sama saiz. So kalau dia tulis sama saiz, aku tahu dah. Mesti objek dia dekat 2F. Nampak? Ingat set dalam otak macam tu. Okay. So kena ingat, saat lagi ada quiz. Okay, yang kedua. Objek, okay, di antara, yang ni betul ke? Satu, objek pada 2F dah. Yang kedua, objek pada 2F. Yang ni dah. Okay. Objek di antara F dengan 2F. Objek di antara F dengan 2F. Okay. Objek. Okay, tengok. Yang ni, tengok. Objek dia di antara. So, buat anak panah, garis, ke atas. Lepas tu, buat satu lagi garisan selari dengan paksi utama. Okey. Kena dekat paksi kantar. Okey, dia corner terus. Melalui titik fokus, buat memanjang macam tu. Satu step. Step pertama. Step kedua. Ambil pembaris, gariskan. Ambil pensel dekat objek ni, atas objek ni. Kena pusat optik, terus garis je. Dia akan bertindih. Okey, dekat sini. So, yang ni imej dia macam mana? Imej lebih jauh daripada 2F. So, kalau kamu buat, dapat kurang daripada 2F. Salah lah. Kalau cikgu, saya buat dekat dengan 2F. Sama dengan 2F. Salah. So, kamu kena dapat jawapan lebih daripada 2F. Baru betul. Imej lebih jauh dari 2F. Okey, ciri dia. Yang pertama, nyata. Yang kedua, sonsang. Yang ketiga, dibesarkan. Objek lebih kecil kan? So, imej dia lebih besar. Dibesarkan. Tolong ingat. Dibesarkan. Nyata, sonsang, dibesarkan. Sebut sekali lagi, Saza. Nyata, sonsang, dibesarkan. Okey, simpan dalam otak. Nyata, sonsang, dibesarkan. Kalau dia kurang objek kurang daripada
F, 2F. So, imej dia lebih besar. Tolong ingat yang tu. Seterusnya. Objek pada F. Objek pada F. Okey. So, kes yang ketiga pada F. Okey. Kena hafal ni. So, objek pada F. Buat anak panah pada F. Okey. Buat anak panah. Gariskan ke atas. Selarikan dengan garis paksi utama ni. Lepas tu, kena ambil pembaris, sambungkan, buat line melalui titik fokus ni. Lepas tu yang belakang ni buat dot. Buat garis-garis, garis putus-putus ni. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, ambil pembaris, okey, letak dekat objek ni, kena pusat optik, ambil pembaris, sambung saja, buat garis memanjang, yang belakang ni buat garis putus-putus. So, imej dia bertindih tak? Imej dia jumpa tak kat mana? Syed, imej dia ada kat mana, Syed? Syed? Hilang dah? Nazrul, imej dia ada kat mana? Dia bertindih tak? Tak. Tak. So kalau dia tak bertindih macam ni, memanjang macam ni, so kita boleh kata imej di infinity. Cikgu, infinity kat mana? Tiada penghujung. Faham tak? Tiada penghujung. Kalau istilah matematik ada simbol infinity. Okey. 1/0. Nazrul ada kalkulator kat situ? Ada kalkulator tak? Ada. Siapa ada kalkulator? Saza ada kalkulator? Syed ada? Tak ada. Tak ada juga. Sagi tekan 5/0. Berapa jawapan? Faham tak? Kalau dapat jawapan, bagi tahu cikgu. Boleh PM cikgu. Cikgu, saya jumpa jawapan. Okey. Okey, so imej di infinity. Ciri dia, maya. Tadi nyata. Yang ni maya. Kalau imej kita ada dekat depan ni, dekat dengan objek, yang tu tolong ingat, maya. Kalau ada dekat belakang ni, nyata, yang tu. Kalau kat depan ni, dia sama, dekat dengan objek. So, maya. Okey, tegak. Yang kedua, tegak. Yang ketiga, dibesarkan. Boleh ingat? Dan ini, sebut balik tiga ni. Maya, tegak, dibesarkan. Okey, bagus. Maya, tegak, dibesarkan. Tolong ingat. Simpan. Satgi nak jawab kuis. Maya, tegak, dibesarkan. Kalau objek pada F, imej dia di infinity. Ingat macam tu. Okey, ingat gambar ni. Simpan terus. Screenshot ke, ambil gambar dalam otak ke. Mata kita ni boleh screenshot kan. Ambil, plap-plap. Macam tu. Okey. Seterusnya, kalau objek di antara F, okey, dengan pusat optik. Kalau kurang pula. Yang ni, kalau kurang pada F. Okey, tengok. Sama je step dia. Okey, buat anak panah, kurang daripada F ni. Bagi buat satu garisan, selari dengan paksi utama. Okey, satu lagi garisan, bagi kena titik fokus. Panjang macam tu, yang belakang ni buat garis putus-putus. Putus-putus. Okey, satu step. Step kedua, ambil pembaris, sambungkan ke pusat optik. Dekat objek, puncak objek, sambung saja. Yang ni buat satu garisan memanjang. Yang belakang buat garis putus-putus. So, dia akan bertindih kat mana? Ni, dekat belakang objek ni. So, macam cikgu cakap tadi, kalau imej ada dekat objek, maya. So, tolong ingat, maya. Tegak. Okey, tegak. Dan satu lagi, dibesarkan. Sama juga macam tadi. Maya, tegak, dibesarkan. Okey, cikgu nak test lah. Saza. Okey, kalau objek sama dengan 2F, apakah ciri imej yang akan terhasil? Maya. Ingat balik yang tadi tak ada maya pun. Sama dengan 2F.
Yang mana? Yang mula-mula sekali tadi. Oh, Objek sama dengan 2F. nyata. Nyata lagi. Songsang. Betul. Satu lagi. Sama. Dikecilkan. Sama saya dengan objek. Yes, sama saiz. Okey. Terima kasih Saza. Kak Nazrul, kalau objek Nazrul ada Nazrul? Ada. Kalau objek lebih pada 2F, apakah ciri imej dia? Lebih. Nyata. Nyata? Songsang. Songsang? Dibesarkan. Kalau lebih pada 2F, dibesarkan juga? Dibesarkan. Dia lawan, dikecilkan. Okey. Ingat, sifat dia lawan. Kalau dibesarkan objek, imej dia dikecilkan. Kalau dikecilkan objek, imej dia jadi dibesarkan. Tolong ingat, dia lawan. Kecuali kalau dia sama sahaja dengan 2F, okey, objek sama dengan 2F, imej pun sama dengan 2F. Okey. Okey. Last. Lah dah habis, nak habis dah. Okey, satu. Terlebih. Okey. Untuk kata cekung, ada satu sahaja. Satu sahaja. Satu sahaja. Ingat yang ni je. Okey, tengok. Gambar Raja Sina menentukan ciri imej kanta cekung. Okey. Dah lukis apa semua. Lukis kanta cekung. Jangan confuse dengan kanta cembung. Lukis kanta cekung. Step pertama. Buat garisan. Okey, kalau objek lebih jauh daripada 2F. Konsep dia sama je. Okey, lebih daripada 2F. Buat anak panah. Gariskan selari dengan paksi utama. Okey. Lepas tu garisan kedua. Buat mencapah. Lepas tu yang belakang ni buat garis putus-putus. Bagi kena F ni. Dot. Itu step pertama. Step kedua. Okey. Dekat objek, ambil pembaris. Letak dekat objek, puncak objek ni. Okey. Kena dengan pusat optik, garis je. So, dia akan bertindih kat mana ni? So, dia bertindih dekat sini. Apakah imej dia? Maya. Tegak, dikecilkan. Maya, tegak, dikecilkan. Itu sifat untuk kanta cekung. Tolong ingat. Ada lagi tak? Okey, nampak? Sama juga. Kalau objek kurang daripada F, step pertama, bagi garis lari dengan paksi utama. Okey, dia mencapah. Lepas tu sambung garisan, bagi kena titik fokus. Step kedua, daripada puncak objek, kena pusat optik, terus sambung sahaja memanjang. Dia bertindih kat mana? Ni. So, yang bertindih ini adalah imej. Okey. So, ciri dia, maya, tegak, dikecilkan. Sama sahaja. Maya, tegak, dikecilkan. So, imej dia mesti berada di antara objek, okey, objek dengan kanta cekung. Dia tak boleh lebih daripada objek. Tolong ingat tu. Okey, maya, tegak, dikecilkan. Okey. Boleh? Ada soalan nak tanya? Sebelum kita jawab kuis, ada soalan nak tanya? Cikgu, Ya. 5/0 tu make error. Make error 5/0. Allah. Cuba tanya cikgu matematik. Boleh tak? Apa jawapan 5/0? Satgi. Jawab kuis dulu. Fika? Cikgu share. Okey. Okey, tengok di ruangan chat. Mana cikgu share dah tadi? Copy, Okey, go. Okey. Sila masuk. Boleh tekan dekat kuis. Sebagai penutup hari ni, so ingat, cikgu nak top 3. 3 yang terbaik. Akan mendapat top up. Top up daripada cikgu.
So setakat ni 7 orang. So kita hari ni berapa? 12 tolak 2, 10. So 10 orang. Seorang lagi? Kan? Habis kena print habis kerja habis. Bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Arab tak payah habis dah buat bahasa Arab. Ya. Okey, seorang lagi siapa? Okey. Jom. Cikgu share dulu link ni. 5 Eka. Mungkin ada kawan-kawan yang baru nak masuk jam lambat. Okey, okey, semua ready? Dah, ready dah? Allah. Okey, cikgu share 5 AK. Okey, siapa nak join? Okey, ingat kelas? Kelas lah. Boleh lah. Kelas buat sekali sahaja. Okey. Tak payah nak repeat kali kedua, kali ketiga. Kali kedua, kali ketiga tak dikira dah. Okay, all the best. Best of luck to you all. So, you will go. Siapa dia jawab? Ini soalan lagi. Check. Gila nak. Gila. Farhana nombor 3. Rank Farah. Ni. Mana? Farhana. Foto. Farah. Ambil. Kan sobat apa? Apa cukup silam? Ambil ni. Buka. Ada dia makin naik. Okay, tempat pertama setakat ni lah Saza, Nazrul, come on. Baca soalan elok-elok. Baca soalan elok. Lagi jawab dulu Abi. Okay. Dalam kiraan 3, cikgu tutup 3, 2, 1. Okey, pemenangnya adalah tempat pertama. Okey, jatuh kepada dapat master. Master ni semua betul. Okey. Okey, tempat pertama cikgu umumkan tempat pertama jatuh kepada Nazrul. Bagilah tepukan sikit. Tekan unmute, tepuk. Yang kedua, Saza. Tahniah. Yang ketiga, Farah Sazila. Okey. Yang keempat, Dayini. Yang kelima, Farhana. Yang keenam, Syed. Yang ketujuh, Nafis. Yang ke-8, Farisha. Ke-9, Afika. Ke-10, Haikal. Yang ke-11, Naim.